Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va? Aujourd'hui, on va apprendre comment exprimer l'objectif en français. Jadi, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk menyatakan tujuan dalam bahasa Prancis. Simak penjelasan berikut ya. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari comment féliciter et souhaiter quelqu'un, kemudian comment exprimer l'obligation et la suggestion. Sekarang kita akan belajar comment exprimer l'objectif. Alors, quelle est la définition de l'objectif? L'objectif, c'est un but, résultat vers lequel tend l'action de quelqu'un ou d'un groupe. Jadi, tujuan ini adalah hasil dari beberapa aksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah kelompok. Jadi, dapat dikatakan bahwa setiap tujuan dari masing-masing orang memiliki tindakan atau aksi yang mengikuti. Supaya jelas, mari kita melihat contoh-contoh berikut. Je porte mes lunettes afin de pouvoir lire ce roman. Saya memakai kacamata saya supaya dapat membaca novel ini. Jadi, di kalimat ini kita bisa lihat tujuannya adalah pouvoir lire ce roman. Dapat membaca novel ini. Kemudian apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yaitu je porte mes lunettes. Saya memakai kacamata saya. Dan dua kalimat ini antara tindakan dengan tujuan dihubungkan dengan kata afin de. Jadi bisa kita katakan bahwa afin de ini memiliki fungsi sebagai tujuan. Kita lihat contoh kedua, je dois travailler dur pour gagner la vie. Saya bekerja keras untuk berhasil dalam hidup. Jadi, kita lihat tujuannya di sini adalah gagner la vie atau berhasil dalam kehidupan. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Tindakannya adalah je dois travailler dur. Saya harus bekerja keras. Dan dari dua kalimat ini antara tujuan dengan tindakan dihubungkan oleh kata pour. Jadi dari dua kalimat ini kita lihat ada afin de dan pour sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan tujuan. Tujuan dibagi menjadi dua jenis, but à atteindre et but à éviter. Yang pertama adalah tujuan yang untuk dicapai atau untuk diraih. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan kata pour. Seperti yang kita lihat pada contoh sebelumnya, pour ini digunakan untuk menghubungkan antara tujuan dengan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk kata pour, kita mendapat dua format atau dua rumus yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah pour plus non atau diikuti dengan kata benda. Yang berikutnya ada pour plus verbe à l'infinitif. Pour diikuti dengan kata kerja dalam bentuk infinitif. On va regarder les exemples. Kita akan lihat contohnya. Il travaille pour la gloire. Di sini kata pour diikuti dengan la gloire atau kata benda yang berarti adalah kejayaan. Apa yang dilakukan untuk mencapai kejayaan tersebut? Yaitu tindakan yang dilakukan adalah il travaille atau dia bekerja. Jadi kalimat ini mengandung tujuan untuk mendapatkan kejayaan, dia bekerja. Kalimat kedua, elle chante pour se détendre. Tujuan di sini yaitu se détendre atau menghibur diri. Nah, apa yang dilakukan untuk tujuan tersebut? Tindakannya yang dilakukan adalah elle chante atau dia bernyanyi. Dan kedua kalimat ini dihubungkan dengan kata pour. Jadi, elle chante pour se détendre. Dia bernyanyi untuk menghibur diri. Berikutnya, kata kedua adalah afin de. Seperti yang kita lihat pada contoh sebelumnya, afin de juga digunakan untuk menghubungkan antara tujuan dengan tindakan yang dilakukan. Di sini, afin de dapat diikuti dengan verbe à l'infinitif. Kita lihat contohnya, Lucas étudie afin de gagner une bonne note. Jadi, di sini tujuan dari kalimat tersebut adalah gagner une bonne note atau mendapatkan nilai yang bagus.
Jadi apa yang dilakukan untuk tujuan tersebut? Tindakan yang dilakukan adalah étudier. Alors, Luca étudie atau Luca belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, tujuan di sini adalah gagner une bonne note dan tindakannya adalah étudier atau belajar. Selain kata pour dan avant de, kata yang dapat kita gunakan untuk menyatakan tujuan adalah en vue de. En vue de ini dapat diikuti oleh nom, kata benda, dan juga verbe à l'infinitif atau kata kerja dalam bentuk infinitif. Kita akan lihat contohnya di sini. Il a étudié en vue d'un diplôme. Alors, kita lihat di sini tujuannya adalah un diplôme, kata benda, yaitu kelulusan atau wisuda. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Kita lihat di sini, tindakan yang dilakukan adalah étudier dalam bentuk passé composé. Il a étudié en vue d'un diplôme. Dia telah berkuliah untuk mendapatkan gelar atau kelulusan. Kalimat kedua, il a étudié en vue d'avoir un diplôme. Jika yang kalimat pertama kita menggunakan kata benda, untuk di kalimat kedua kita menggunakan kata kerja à l'infinitif yaitu avoir. Il a étudié en vue d'avoir un diplôme. Dia telah berkuliah untuk mendapatkan gelar atau kelulusan. Dan kita lihat di sini en vue de sebagai penghubung antara tindakan dan juga tujuan yang akan dicapai. Selain ketiga kata tadi, pour, avant de, dan en vue de, kata lain yang dapat digunakan untuk exprimer l'objectif atau menyatakan tujuan antara lain dans le but de, dans l'intention de, avec l'intention de manière à, dan de façon à. Semua kata ini dapat diikuti dengan verbe infinitif. Voici les exemples. Berikut adalah contoh-contoh dari kata-kata yang sebelumnya. J'explique ce problème dans le but de vous faire comprendre. Saya menjelaskan masalah ini dengan tujuan membuat Anda mengerti. Kalimat kedua, il organise l'exposition dans l'intention de montrer au monde ses œuvres. Dia mengadakan eksposisi atau pameran dengan tujuan untuk menunjukkan kepada dunia karya-karyanya. Elle écrit un poème avec l'intention de le lire devant la classe. Dia menulis puisi dengan tujuan untuk membacakannya di depan kelas. J'arrive plus tôt de manière à préparer la leçon. Saya tiba lebih awal dengan tujuan untuk menyiapkan pelajaran. La question était formulée de façon à susciter la curiosité. Pertanyaan dibentuk dengan tujuan untuk menimbulkan keingintahuan. Jenis tujuan yang kedua adalah but à éviter, yaitu tujuan untuk dihindari. Di sini ada beberapa contoh kata yang bisa dipakai. Yang pertama ada de crainte de peur de, pour ne pas, et afin de ne pas. Semua kata ini dapat diikuti dengan verbe à l'infinitif. Kata kerja dalam bentuk infinitif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut. Di sini ada dua kalimat dengan penggunaan kata yang berbeda. Yang pertama, il va à l'école tôt de crainte d'être en retard. Il va à l'école tôt pour ne pas être en retard. Keduanya sama-sama menggunakan kata yang tujuan untuk dihindari. Jadi dia pergi ke sekolah lebih awal dengan tujuan supaya tidak datang terlambat. Berikut juga kata yang kedua, dia datang ke sekolah lebih awal supaya tidak datang terlambat. Seperti itu. Kalimat kedua atau contoh penggunaan yang kedua, je fais du sport régulièrement de peur de tomber malade. Je fais du sport régulièrement afin de ne pas tomber malade. Saya melakukan olahraga secara rutin supaya tidak
jatuh sakit. Jadi, keempat kata ini dapat digunakan untuk menyatakan tujuan yang ingin dihindari. Bung, sekian penjelasan singkat dari saya tentang exprimer l'objectif. Semoga kalian dapat paham ya. Jika ada pertanyaan, n'hésitez pas à me poser. Alors, merci beaucoup, au revoir.